Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Temu lagi insya-Allah kita akan bicara tentang uqubatul qisas fil atraf. Hukuman qisas kepada jenayah al-atraf. Al-atraf ni iaitulah anggota yang ada ujung-ujung tu, kalau dipotong pada al-arsyu al-muqaddar, al-arsyu al-muqaddar, bahagian yang ada sepadan, iaitulah sendi sepadan dia tu, maka dia kena dikisas dengan anggota yang sama juga. Tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung. Ialah 4. Baik. Syarat untuk dilaksanakan qisas fi al-atraf wal a'dha dan anggota ada 4. Pertamanya mestilah sama pada nama. Kalau tangan-tangan, kaki-kaki, hidung-hidung, telinga-telinga. Kalau kanan-kanan, kiri-kiri, nama dia sama. Tak boleh kanan dengan kiri, satu nama dia kanan, satu nama dia kiri, tak boleh. Satu nama telinga, satu nama hidung, tak boleh. At-tasawi fi al-ismi. Yang kedua, at-tasawi sama fi as-sihah wa adamiha. Kalau tangan kanan, potong tangan kanan mangsa, tangan kanan yang memotong tu sihat, tangan kanan yang dipotong tu, mangsa tu, tangan yang memotong penjenayah tu sihat, tangan yang dipotong tu syalal ataupun lumpuh, maka tak sama. Sihat, potong yang lumpuh, maka tak samalah dia punya keadaan dia. Tasawi fi sihah wa adamiha. Sihat dengan sihat, yang tak sihat, cacat, cedera, lumpuh dengan lumpuh, ataupun cedera dengan cedera, cacat dengan cacat. Kalau satu tu cacat, satu tu sihat, maka tidak boleh dikisas lah. Tapi kalau yang cacat potong yang sihat, kena kisas. Dia cacat, dia harganya kurang, potong yang sihat yang lebih mahal harganya, maka memang kena kisas kompon lah. Masalahnya kalau sihat potong yang cacat, tak kena kisas. Tapi pindah kepada apa? Pindah kepada hukumatu adlin ataupun kebijaksanaan pemerintah lah, ataupun hakim menentukan hukuman setimpal. Kemudian al-qat'u minal mafsal. Mestilah potong tu pada dia punya mafsal, sendi. Kemudiannya qisas tu hanya berlaku kalau perbuatan tu al-amd, sengaja. Okey, jadi tasawi, ada 2 tasawi, satu tasawi fil ismi, tasawi fil sihah wa adamiha. Kemudiannya yang ketiga fil mafsal, yang keempatnya fil amdi, fi jinayatul amd, jinayah al-amd, yang sengaja. Baik. Tengok tasawi fil ismi, tuqta, dipotong, al-yumna bil yumna, kanan dengan kanan, khinsir bil khinsir, jari apa tu, yamin, kanan dengan kanan, khinsir, jari manis dengan jari manis. Tidak haruslah kita potong yasar bil yamin, yang penjenayah tu potong tangan kiri, tangan kanan, tiba-tiba bila dikisas dengan tangan kiri. Dia sayang tangan kanan dia, potonglah tangan kiri aku, dia kata. Tak boleh. Kalau dia dah potong tangan orang dengan tangan kanan, orang, maka tangan kanan dia, penjenayah tu, akan dipotong balik. Kalau wala
usbu' unmulatu usbu'in, hujung jari, mana-mana jari, bi unmulati ibham. Jadi B maksudnya dia potong ibham orang, kemudian dia minta potong dia tu ujung jari selain daripada ibham. Ini qat'un yasar bil yamin. Maksudnya apa? Dia potong, tadi tu terbalik dia potong yamin orang, kemudian diri dia tu sendiri dia minta potong tangan kiri. B ni kan, B ni dia buat, tapi yang dia kena hukum, dia minta yang lain. Okey, sama lah macam ni. Yang dia potong ibu jari orang, ujung ibu jari orang, unmulah kan. Tapi dia minta bila dikisos, dia minta dipotong ujung jari yang lain. Itu tak boleh. Dia mesti tasawi fil ismi, sama. Kalau namanya tu hujung jari ibu jari ibham, maka kena kisos dia ibu jari juga. Ibu jari tak boleh usbu' yang lain. Okey. Kanan kiri. Baik. Sama pada sihat atau tak sihat. Fala yajuz qat'ul yad as-sahihah biadi syala'. Tak boleh potong tangan yang sihat biadi syala'. Dia potong tangan yang lumpuh, tangan dia tak lumpuh tapi mangsa tu tangan dia lumpuh, jadi dia tak boleh dikisos. Penjenayah tu tak boleh dikisos. Sebab apa? Tangan dia sihat, yang dipotong tangan orang tu lumpuh, syala'. Tapi yajuz aksuhu, kalau tangan dia tu lumpuh ataupun boleh gerak sikit-sikit lah, tak ada lumpuh sangat, masih boleh tarik picu pistol, dia tembaknya tangan orang tu putus, tang betul-betul tang sendi kan. Jadi tangan dia tu tak berapa sihat, boleh gerak sikit-sikit, dia potongnya tangan orang sihat, dengan alat apa benda, tembak ke ataupun dengan dia hidupkan Swiss mesin, kena tangan orang putus. Jadi kena kisos, potong balik tangan dia yang lumpuh itu atau yang tak sihat itu, yang tak sihat. Tapi kalau terbalik, orang sihat potong orang lumpuh, tak kena kisos. Orang lumpuh atau orang ada penyakit, potong orang sihat, potong je tangan dia. Begitu. Boleh. Seterusnya, potong mestilah pada mafsil, pada sendi. Contohnya sendi mirfaq, ku'. Contohnya pada mirfaq, iaitulah sendi pergelangan tangan. Wal ku' ni siku, siku. Mirfaq pergelangan tangan, sendi, ku' siku, au hudud mundabitah kal udhun, ataupun ada had yang boleh dikenal pasti, sepertinya telinga, dia ada sendi kat situ. Fala yajuz qat'un min ghairi mafsilin. Kalau tak ada dia punya sendi mafsil, tak boleh dipotong. Contohnya mulut kita ada muncung juga tapi tak ada sendi, maka tak boleh dikisos. Dia pergi kepada al-hukumah ataupun hukumatu adlin, iaitulah hakim akan menentukan hukuman yang setimpal lah. Baik. Yang keempatnya, mestilah perbuatan jenayah itu dengan sengaja, dan harus orang yang menjadi mangsa itu al-afu, memaafkan daripada kisos, dan pindah kepada diat. Dia boleh minta gantilah, tak payahlah potong tangan tu balik, tapi
tukar dengan diat lah. Dan boleh juga kalau dia kata aku maafkan 100%, tak payah diat, tak payah kisos, kosong-kosong, tak ada ganti, tak ada apa, aku maaf begitu aja, aku ridha, dia kata. Sebab tangan aku ni banyak buat dosa, memang patut pun Allah Ta'ala ambil balik tangan aku, kata contoh begitu kan. Harus Yajuz. Jadi hukum ni kena ingatlah, mana tahu keluar soalan kat sini. Amma idza kanat al-jinayatu bi ghairi amdin, kalau jenayah tu ghairu amdin, tidak sengaja, ataupun syibhu amdin, tak ada kisos langsung. Jadi maksud amdin tu ada qasad, ada qasdu ala al-majni alaihi, ala tu yang kena betul-betul fahamkan. Ala al-majni, majni tu kena betul-betul dihadamkan alaihi kan. Kalau dia niat nak potong tangan orang lain, tiba-tiba ditahan oleh kawan dia, putus tangan kawan dia, maka itu dia kira apa, khata' lah tu, khata'. Sebab dia tak ada niat nak potong tangan kawan dia, dia nak potong tangan orang lain, tapi kawan dia duk tahan. Jadi khata' lah dia, sebab dia tak ada niat, tak ada qasad, tak ada qasad. Ataupun syibih hamdin kan. Dah macam mana dia gentap tangan orang tu, mana boleh putus kan, tiba-tiba putus tangan dengan lengan-lengan putus. Jadi itu ada niat, memang dia niat untuk merentap, tapi masalahnya patutnya tak adalah putus, tapi putus. Itu syibih hamdin. Sebab apa? Dia ada qasad merentap tangan si majni alaihi tu, tapi oleh kerana dia punya wasilah tu ghairu ghairu qati'ah adatan, maka dikira syibih hamdin. Ghairi amdin atau syibih hamdin, ghairu amdun tu maksudnya khata' lah. Kalau nisbah apa tu bunuh, khata'. Kalau nisbah a'dha' dikira ghairu amdin, bunuh dikira khata', bunuh salah bunuh. Tapi kalau jenayah atas anggota saja dikira ghairu amdin, maka tak ada kisos. Ingat tu, kunci katanya ialah al-qasdu dan juga al-wasilatu. Al-qasdu kalau ada, maka dikira amdin. Kalau wasilahnya tu memang wasilah qati'ah, maka dia amdin betul. Kalau ada al-qasdu dan wasilah al-qati'ah, maka amdan. Tapi kalau ada qasdu tapi wasilah ghairu qati'ah, tak boleh memotong, maka dia syibih amdin sebab ada qasad. Tapi memang tak ada qasad, tak sengaja, maka ghairu amdin. Maka ghairu amdin dan syibih amdin tidak ada qisas, tapi pindah kepada diat. Okey, cuba tengok gambar kat sini. Kalau dia ada arash kat sini, ada dobit sepadan kat situ, maka dekat sendi ni barulah dia boleh dihukum kisos, potong balas, seperti mana dia potong tangan orang pada sendi. Tapi kalau potong bukan pada sendi, tak boleh kisos, pergi kepada apa? Pergi kepada hukumatul adlin ataupun al-hukumah, di mana hakim akan menentukan kalau dekat sini potongnya maka 50 ekor unta, contoh kan. Tapi dekat sini tengah-tengah tu kira suku lah, suku, jadi 20 ekor unta atau 25 ekor unta kan, 25 ekor unta. Okey, macam tu lah. Kalau dua-dua belah tangan dia potongnya, maka 100 ekor unta kalau diat kan, diat. Tapi kalau hukumatul adli, dia tengok
Kalau dipotong tang lengan, kalau sini 50 campur lengan 25, dia jadi 75 ekor unta. Harga 75 ekor unta. Contoh kan. Contoh. Tapi semua tu bergantung kepada hakim untuk menilai. Taib. Diatul atraf. Diat. Tebus darah. Jadi dia cederakan anggota orang, dia kena bayar tebusan kepada kecederaan anggota itu. Okey, nilai tebus darah kepada anggota yang dia telah cederakan kepada mangsa kan. Makana wahidun min jinsihi. Kalau dia ada satu je dekat anggota tu, satu je, contohnya lidah dan hidung, tak ada dua lidah, macam ular bercabang, tak ada dua hidung, kan, satu je hidung dia. Bila dipotong, maka wajib adiyah al-kamilah. Wajib adiyah. Kalau kita nak kata adiyah je, nanti orang keliru kan. Jadi ditambahlah adiyah kamilah tu. Kalau diyah tu pun dah mafhum dah 100 ekor unta. Tapi untuk lebih taukidkan lagi, adiyah kamilah lah 100 ekor unta. Tapi kalau dia sepasang, maka nak ithna ni, kalau dia sepasang, ada dua, contohnya yadaini, rijlaini, idza quti'a, kedua-duanya bila dipotong, fa'alaihi adiyah al-kamilah, 100 ekor unta, diyah kamilah. Tapi kalau idza quti'at wahidatun, maka nisfu diyah, yang ni 100 ekor unta. Kalau potong salah satu daripada tangan, maka 50 unta, iaitulah nisfu diyah. Okey. 50 ekor unta, khamsuna ibilan. Ya, macam ni lah. Kalau dua-dua ni dipotong pada mafsil, maka 100 ekor unta. Kalau satu je, maka 50. Tapi kalau satu ni, dia potong pada mafsil, satu lagi ni, dia katalah dekat sini kan, satu ni dia potong dekat sini. Jadi macam mana pula kisah dia tu? Jadi dia pergi kepada hukumatu adlin, al-hukumah. Jadi hakim akan kira, kalau macam ni 100, tambahan ni setengah ni pula, ni kena 150 ni. Ataupun tengoklah hakim nak tentukan berapa kan. Baik, wallahu ta'ala alam. Itu pada diatu al-atraf.